Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio and Exploration dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh, hos anda. Hari ini saya bawakan anda kepada sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam, iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak skip iklan ketika menonton video di channel ini. Subscribe channel ini kepada yang belum subscribe dan share video ini, semoga ramai yang akan dapat manfaat, dan pastikan anda menonton video ini sampai habis supaya anda faham secara menyeluruh berkenaan sejarah yang ingin disampaikan. Menurut cerita yang saya terima, ada makam Sultan Perak ke-25 berada di Johor. Kemudian saya selidik perkara itu untuk mengetahui di mana lokasi makam tersebut sekiranya benar. Ternyata perkara itu memang benar. Apabila saya menemui satu tesis seorang student yang bertajuk Makam-Makam Diraja Perak, di mana tesis tersebut adalah bagi memenuhi keperluan bagi ijazah PhD-nya pada tahun 2010. Setelah mengetahui maklumat dan lokasi makam tersebut, saya telah ke lokasi yang dinyatakan dalam tesis itu bersama dengan sahabat saya untuk membuat sedikit rakaman supaya masyarakat tahu di mana lokasi makam Sultan Perak ke-25. Makam yang dimaksudkan ialah makam Sultan Ismail, di mana baginda dikebumikan di makam Diraja Mahmudiah Johor Bahru, Johor. Selepas kebangkitan baginda, ia diberikan gelaran sebagai marhum mangkat di Skodai. Pasti ramai yang tertanya-tanya mengapa baginda dikebumikan di sini. Untuk mengetahui penerangan lebih lanjut, sila ikuti penerangan saya dalam video ini sehingga habis. Raja Ismail atau Sultan Ismail, iaitu gelarannya selepas menaiki tahta, baginda merupakan cucu kepada Sultan Perak ke-18, iaitu Paduka Seri Sultan Ahmadin Shah. Bonda baginda bernama Raja Nanda binti almarhum Sultan Ahmadin Shah. Ayahanda baginda bernama Said Sheikh Al-Khairat yang merupakan kerabat Diraja Kesultanan Siak. Raja Ismail telah dilantik sebagai Raja Bendahara pada 1857 oleh Sultan Jaafar Muazzam Shah dan kekal di kedudukan tersebut sehingga pemerintahan Sultan Ali Al-Mukammal Inayat Shah, kerana Raja Abdullah ibni almarhum Sultan Jaafar telah dilantik menjadi Raja Muda melangkaui baginda. Apabila Sultan Ali mangkat pada 1871, Raja Bendahara Ismail mengikut adat yang sedia ada memangku sementara kerajaan negeri dan menjemput Raja Muda Abdullah yang ketika itu bersemayam di Batak Rabit supaya berangkat ke Sayong untuk ditabalkan sebagai Sultan Perak yang baru sebelum jenazah almarhum Sultan Ali boleh dimakamkan. Dikatakan pada masa tersebut, Raja Muda Abdullah berasa risau mengenai keselamatan perjalanan baginda ke Sayong kerana Raja Yusuf ibni almarhum Sultan Abdullah Muhammad I yang merupakan seteru tahta baginda telah bersedia untuk menyerang hendap rombongan baginda Raja Abdullah di Senggang. Pembesar-pembesar negeri telah menunggu selama 40 hari dan akhirnya Raja Bendahara Ismail telah ditabalkan sebagai Sultan yang baru pada 28 Jun 1871 dengan sokongan kuat terutama dari orang kaya-kaya Menteri Larut Ngah Ibrahim yang juga merupakan seteru kepada Raja Abdullah. Setelah upacara pertabalan selesai, barulah almarhum Sultan Ali dimakamkan. Ketika pemerintahan baginda, perebutan kuasa negeri Perak berterusan di kalangan pembesar dan pewaris tahta. Raja Muda Abdullah dan Raja Yusuf terus merebut tuntutan ke atas tahta negeri Perak. Dipercayai ketika perbalahan ini berlangsung, Raja Tepus telah dilantik sebagai pemangku Raja Muda. Raja Muda Abdullah kemudiannya merayu kepada Sir Harry Holt
yang ketika itu merupakan Gubernur Negeri Selat dan menyatakan bahawa baginda merupakan calon yang sesuai untuk tahta negeri Perak dan pertabalan Sultan Ismail adalah tidak sah dan tidak mengikut adat negeri. Walaupun pada awalnya British berpegang dengan dasar untuk tidak mencampuri hal ehwal orang Melayu, namun nada pihak British berubah apabila Sir Andrew Clark menjadi Gubernur Negeri Selat yang memerintah dari Singapura. Ini kemudian membawa kepada berlangsungnya perbincangan di Pulau Pangkor di antara Sir Andrew Clark, Raja Muda Abdullah dan kebanyakan pembesar-pembesar negeri, dan berakhir dengan termeterainya Perjanjian Pangkor pada 20 Januari 1874. Antara terma yang dipersetujui dalam perjanjian tersebut ialah Sultan Ismail diturunkan dari tahta dan digantikan oleh Raja Muda Abdullah, serta Sultan Ismail yang telah disingkirkan dari jawatan Sultan diberi gelaran sebagai Sultan Muda. Sebagai tambahan, allowance bulanan 1,000 hendaklah dibayar kepada Sultan Muda Ismail oleh Kerajaan Negeri Perak. Tempoh di antara tahun 1874 hingga tahun 1875 menyaksikan pelbagai huru-hara yang berlaku di Perak dengan pelantikan J.W.W. Birch sebagai Residen British, dan kemuncaknya apabila J.W.W. Birch dibunuh di Pasir Salak. Tentera British telah dihantar ke Perak dan seterusnya menandakan bahawa Perang Perak telah bermula. Datuk Maharaja Lela telah didapati bersalah oleh pihak British dalam komplot pembunuhan Birch. Apabila Datuk Maharaja Lela berundur setelah bertempur dengan tentera British yang memburu beliau, Sultan Muda Ismail yang berada di Belanja turut menyertai beliau berundur untuk mengelakkan ditangkap oleh tentera British dan membawa bersama regalia alat-alat kebesaran negeri Perak. Baginda melarikan diri daripada tentera British bersama pengikut-pengikut baginda dengan menaiki gajah dari Belanja menuju ke Kedah dengan menumbangkan pokok-pokok besar di jalan ke Belanja untuk melengah-lengahkan perjalanan tentera British untuk menangkap baginda. Dalam pertengahan bulan Januari 1876, Sultan Muda Ismail telah memasuki negeri Kedah bersama para pengikut baginda dan meminta perlindungan daripada Sultan Ahmad Tajuddin III Mukarram Shah. Sultan Kedah serba salah untuk melindungi orang yang diburu oleh pihak British telah pergi ke Pulau Pinang memberitahu perkara tersebut kepada Lieutenant Colonel Anson, dan baginda telah menasihatkan supaya membenarkan Sultan Ismail memasuki sempadan Kedah dan kemudian menyerahkan baginda kepadanya di Pulau Pinang. Pada 17 Mac 1876, Sultan Ismail telah dibawa ke Kuala Kedah dan seterusnya pada 20 Mac 1876, baginda bersama 18 orang pengikutnya dibawa ke Pulau Pinang untuk berjumpa dengan Lieutenant Colonel Anson. Perempuan dan kanak-kanak yang bersama-sama dalam rombongan Sultan Ismail serta 27 ekor gajah semuanya ditinggalkan di Kedah. Berkenaan dengan penyerahan Sultan Ismail dan pengikutnya itu, Lieutenant Colonel Anson sendiri telah menulis, pada 23 Mac 1876, Raja Ismail telah dibawa ke pejabat saya di Pulau Pinang dan beliau telah menyerahkan kepada saya segala alat kebesaran kerajaan negeri Perak. Saya dapati beliau seorang tua yang baik, yakni gentleman, dan menyukakan hati. Saya sangat belas kasihan kepadanya. Oleh sebab alat kebesaran itu ada di tangan beliau, itu menunjukkan beliau telah menjadi Sultan Perak yang sebenar. Adalah satu kesilapan besar melantik Raja Abdullah yang tak ada apa-apa gunanya itu. Catatan ini dari Haji Buyung bin Adil pada tahun 1981 dalam buku Sejarah Perak, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, halaman 141. Sultan Ismail serta alat kebesaran kerajaan Perak dan beberapa orang pengikut baginda dengan segera dihantar oleh Lieutenant Colonel Anson ke Singapura dengan kapal perang HMS Ringduff. Ringduff telah sampai di Singapura pada 26 Mac 1876.
Setelah semua alat kebesaran itu diserahkan kepada Governor William Jervois pada 27 Mac 1876, baginda telah dihantar ke negeri Johor dan diserahkan di bawah jagaan Maharaja Johor, iaitu Maharaja Abu Bakar, sementara dijalankan penyiasatan mengenai hal ehwal negeri Perak itu. Suatu suruhanjaya penyiasat dari pihak British berhubung dengan Perang Perak telah ditubuhkan pada bulan Jun dan Julai 1876. Akhirnya, kerajaan British memutuskan bahawa Sultan Abdullah Laksmana Muhammad Amin Datuk Shah Bandar Uda Makmur, orang kaya Menteri Ngah Ibrahim, dibuang ke Pulau Sislis. Dan Sultan Ismail dibuang negeri ke Skudai, Johor. Sultan Muda Ismail mangkat pada 4 September 1889. Baginda kemudiannya dimakamkan di makam Diraja Mahmudiah Johor Bahru dan telah diberikan gelaran marhum mangkat di Skudai. Makam Diraja Mahmudiah ialah sebuah makam Diraja Johor yang terletak di Jalan Mahmudiah, Johor Bahru. Makam tersebut mengandungi dua bahagian, iaitu bangunan utamanya yang mempunyai seni bina seperti sebuah masjid, menempatkan makam almarhum Duli-Duli Yang Maha Mulia, Sultan-Sultan dan Sultanah-Sultanah Johor moden yang telah mangkat, dan beberapa kerabat Diraja Johor serta pembesar-pembesar negeri. Di bahagian pekarangan makam Diraja pula terdapat kawasan yang mempunyai lingkaran tembok putih yang juga dipanggil Kota Lama atau lingkaran dalam, yang menempatkan makam kerabat-kerabat Diraja Johor serta pembesar-pembesar negeri yang lain. Terdapat 5 orang Sultan Johor termasuk seorang Sultan Perak telah dimakamkan di sini. Pada makam Sultan Ismail telah dibina binaan berbumbung dan ditinggikan supaya makamnya kekal terpelihara dari hujan panas dan tanahnya tidak runtuh kerana makamnya berdekatan dengan tebing. Juga supaya rakyat dan warisnya dapat menziarah dalam keadaan yang selesa. Tertulis pada batu nisannya jenis tulisan khat Jawi yang telah diukir pada batu dan diwarnakan dengan warna keemasan bagi menandakan bahawa baginda merupakan Sultan Perak ke-25 satu ketika dulu. Al-Fatihah. Jadi itu saja video untuk kali ini, diharap dapat memberikan sedikit pendedahan kepada generasi kini dan akan datang, juga memberikan sedikit maklumat kepada pengkaji dan peminat sejarah supaya dapat merungkaikan lagi sejarah ini. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan package-package tersebut. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini dan jumpa kita di episod akan datang yang lebih menarik insya-Allah. Assalamualaikum.